Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Cikgu Hani, Cikgu Sains anda. Hari ini Cikgu akan bincangkan 2.5 pertukaran gas dalam tumbuhan. Bahagian subtopik terakhir dalam sains respirasi tingkatan 3 ya, bab 2 iaitu 2.5 pertukaran gas dalam tumbuhan. Okey, selamat belajar daripada Cikgu Hani. Standard pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menerangkan mekanisme pertukaran gas dalam tumbuhan. Yang kedua, berkomunikasi bagi mewajarkan kepentingan persekitaran yang tidak tercemar untuk kebesaran dan kemandirian tumbuhan. Seterusnya, pada waktu siang, apakah yang berlaku pada tumbuhan? Okey, berlakunya pengambilan karbon dioksida dan oksigen, kemudian penyingkiran oksigen dan karbon dioksida. So, kedua-duanya berlaku pada waktu siang. Okey, seterusnya pada waktu malam, berlakunya respirasi pada tumbuhan iaitu ambil oksigen dan singkirkan karbon dioksida pada waktu malam ya. Pertukaran gas dalam tumbuhan sama seperti haiwan, tumbuhan juga menjalankan proses respirasi dengan menyerap oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Tumbuhan menyerap oksigen dan membebaskan karbon dioksida melalui daun, batang dan akar. Pertukaran gas dalam tumbuhan dipengaruhi oleh keamatan cahaya dalam persekitaran. So, kat sini poinnya adalah tumbuhan serap oksigen dan bebas karbon dioksida melalui daun, batang dan akar. So, ketiga-tiganya ya dipengaruhi oleh keamatan cahaya. Peresapan karbon dioksida berlaku di mana? Iaitu di dalam stoma mengikut perbezaan kepekatan karbon dioksida di dalam sel dengan di dalam ruang antara sel. Mesti di dalam sel dengan ruang antara sel. Mesti ada perbezaan kepekatan. Okey, so di sini adalah rajahnya. Kamu lihat nombor 1 dan nombor 2. Itu bahagian penting. Nombor 1 adalah dalam sel. Kamu perhatikan warna merah ini, anak panah merah adalah arah aliran karbon dioksida. Okey, yang warna hitam putus-putus ni anak panah menunjukkan oksigen. Okey, so kita lihat nombor 1 dan nombor 2. Apa yang berlaku pada nombor 1? Okey, kepekatan karbon dioksida dalam sel rendah. Kepekatan karbon dioksida dalam ruang antara sel lebih tinggi. Maka karbon dioksida akan meresap ke dalam sel, ya. Okey, nombor 2 di sini ruang antara sel, karbon dioksidanya lebih rendah berbanding luar stoma ni. So, karbon dioksida akan meresap dari luar stoma ke dalam ruang antara sel. Kita lihat ya. Okey, nombor 1. Apabila karbon dioksida digunakan dalam proses fotosintesis, kepekatan karbon dioksida di dalam sel menjadi lebih rendah berbanding dengan kepekatan karbon dioksida di dalam ruang antara sel. Perbezaan kepekatan karbon dioksida ini membolehkan karbon dioksida yang terlarut pada permukaan sel yang lembap meresap masuk dari ruang antara sel ke dalam sel. So, yang nombor 2, hal ini menyebabkan kepekatan karbon dioksida di dalam ruang udara antara sel menjadi lebih rendah berbanding dengan kepekatan karbon dioksida dalam udara di luar stoma. Perbezaan kepekatan ini menggalakkan resapan gas karbon dioksida dari atmosfera ke dalam ruang udara antara sel melalui liang stoma yang terbuka. So, pertukaran gas antara sel tumbuhan dan persekitaran berlaku melalui stoma secara resapan. Setiap stoma dikelilingi sepasang sel pengawal yang mengawal pembukaan dan penutupan stoma. So, ini adalah liang stoma Ni sel pengawal yang warna hijau ni, dan yang warna putih ni adalah stoma. Ni kloroplas yang kecil ni. Okey, ini stoma terbuka, ini stoma tertutup. Okey. Stoma terbuka apabila air memasuki sel pengawal melalui proses osmosis. Stoma tertutup apabila air keluar dari sel pengawal melalui proses osmosis. Persekitaran yang tercemar mengandungi debu yang melekat pada daun. Tumbuhan akan menutup liang stoma. Keadaan ini menyebabkan kadar respirasi tumbuhan menurun sekaligus mengganggu tumbesaran pokok. Perubahan bentuk sel pengawal disebabkan oleh proses osmosis yang ditunjukkan dalam jadual berikut. Okey, pada waktu sel yang cerah, sel pengawal menggunakan air untuk menyalakan fotosintesis bagi menghasilkan glukosa. Kepekatan air dalam sel pengawal menurun manakala kepekatan glukosa meningkat. Hal ini menyebabkan air meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Oleh itu, sel pengawal menjadi segah dan membengkok. Sel pengawal yang membengkok membuka liang stoma seperti dalam gambar rajah. Okey, pada waktu malam atau hari panas, sel pengawal tidak menjalankan fotosintesis iaitu tidak menggunakan air yang terkandung di dalamnya.
Kepekatan air dalam sel pengawal lebih tinggi daripada kepekatan molekul air di luar sel. Hal ini menyebabkan air meresap keluar dari sel pengawal. Oleh itu, sel menjadi flasid dan lurus. Sel pengawal yang lurus ini menutup liang stoma. Okey, ini adalah osmosis ya. Osmosis ialah proses pergerakan molekul air dari kawasan berkekuatan molekul air yang tinggi. Kat sini kamu lihat rajah ni, paras airnya sama. Okey, tapi di sini bilangan zat terlarutnya lebih sedikit. Okey, ada sikit. Biasanya zat terlarutnya banyak, maka molekul air akan bergerak di kawasan yang banyak air ke kawasan yang kurang air. Okey, kat sini berkekuatan molekul air yang tinggi, lautan berkekuatan zat laut yang rendah ke kawasan berkekuatan molekul air yang rendah. Lautan berkekuatan zat laut yang tinggi merentasi membran separa telap yang ada putus-putus ni. So, dilihat akhirnya keputusannya kat sini air dah sedikit, molekul air di belah sini banyak. Itu pergerakan osmosis. Okey, kepentingan persediaan yang tak tercemar untuk kepentingan tumbuhan. Bahan pencemar udara contohnya jelebu, debu dan habuk. Kesan terhadap kemenyan tumbuhan, menurunkan kadar fotosintesis, menurunkan kadar pertukaran gas antara tumbuhan dengan persekitaran. Akibatnya, penurunan kadar fotosintesis dan pertukaran gas antara tumbuhan dengan persekitaran mendaratkan tumbuhan dari kemandirian tumbuhan. Okey, gas berasid pula, sulfur dioksida dan nitrogen dioksida menghasilkan hujan asid, membunuh sel tumbuhan termasuklah sel pengawal. Hujan asid menyebabkan tanah berasid dan kurang subur. Gas pencemar yang berasid larut pada permukaan sel yang lembap lalu membunuh sel tersebut. Okey, so langkah pencegahan pencemaran terhadap tumbuhan. Okey, langkah pencegahan pencemaran terhadap tumbuhan menggunakan kenderaan elektrik untuk menggantikan kenderaan bermotor yang tidak menghasilkan gas berasid. Okey, yang kedua, mengharamkan pembakaran terbuka untuk mengurangkan perasan jelebu. Okey, dan yang ketiga, menggalakkan penggunaan tenaga alternatif seperti tenaga hidro dan suria. Seterusnya, mengehadkan bilangan kenderaan bermotor yang bergerak untuk mengurangkan gas berasid. Okey, sekian sahaja penerangan cikgu berkaitan 2.5 pertukaran gas. Diharap anda semua jelas. Okey, so jangan lupa like, comment, share and subscribe. Okey, thank you. Bye.